Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dah sebulan berlalu daripada tarikh 7 Oktober di mana meletusnya perang Taufan Al-Aqsa, dan kita melihat angka kematian di pihak Palestin bertambah daripada hari ke hari dan seolah-olah menunjukkan bahawa mereka berada dalam keadaan yang amat-amat sukar sekarang ini. Tetapi sebenarnya kalau sekiranya kita perhatikan, ada kegembiraan untuk umat Islam apabila kita melihat di satu sudut yang lain, kita melihat sebenarnya Israel sendiri amat-amat berada dalam keadaan yang cukup tertekan disebabkan oleh kerana peperangan ini sendiri. Jadi benarlah sebagaimana yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau sekiranya kamu berasa pedih, sebenarnya mereka juga pedih sebagaimana kamu berasa pedih. Tetapi yang membezakan di antara kamu dengan mereka adalah kamu mengharapkan sesuatu dari Allah, apa yang tidak mereka harapkan dari Allah. Di sini saudara-saudara sekalian, kita melihat ada beberapa petanda yang menunjukkan bahawa Israel sebenarnya adalah merupakan satu negara yang sudah menuju kepada penghujungnya. Ada beberapa petanda yang kita boleh simpulkan. Satu, kita melihat bagaimana di hari awan pada 7 Oktober itu sendiri, kita melihat bagaimana Amerika memberikan bantuan sebanyak $8 bilion ditambah dengan kelengkapan perang yang dihantar melalui satu kapal perang, dan kemudian beberapa hari selepas itu banyak lagi bantuan-bantuan dan aset ketenteraan yang digerakkan oleh Amerika dan juga negara-negara yang lain di Eropah. Kemudian kita juga melihat bagaimana datangnya 10,000 tentera Amerika di Timur Tengah semata-mata untuk menyelamatkan Israel. Jadi ini semua sebenarnya adalah merupakan satu petanda bahawa Amerika sudah mengambil alih peperangan ini. Jadi Amerika sudah tidak yakin bahawa Israel boleh mempertahankan dirinya sendiri. Sebaliknya Amerika sudah mengambil alih war room tersebut dan dia yang mengemudi perang sekarang ini bersama dengan rakan-rakan sekutunya daripada Eropah. Kemudian petanda yang kedua yang kita boleh lihat di sini adalah bagaimana berlaku rombakan semula dalam kabinet Israel, di mana kalau sekiranya kita perhatikan Netanyahu dengan kabinetnya yang terdiri daripada ahli-ahli partinya, akhirnya mereka terpaksa akur untuk membentuk satu kabinet campuran di antara pemerintah dan juga parti pembangkang. Dan ini sebenarnya adalah merupakan satu perkara yang kali pertama berlaku dalam sejarah apabila kedua-dua parti yang saling berteragah di antara satu dengan lain akhirnya bersatu untuk menghadapi Palestin. Maknanya mereka sedang menghadapi musuh yang mereka tidak boleh hadapi secara bersendiri. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bagaimana ekonomi Israel sekarang sedang merudum sebenarnya. Jadi dengan kesan perang tersebut, kita melihat bagaimana hotel-hotel mula ditutup, kemudian tidak ada aktiviti ekonomi yang pesat sebagaimana sebelum ini. Kemudian kita juga melihat tidak ada kemasukan pelancong. Kemudian kita juga melihat bagaimana lapangan terbang juga suram, dan banyak lagi petanda-petanda lain yang menunjukkan bahawa ekonomi sudah berada pada penghujungnya ataupun sudah menuju kepada satu suasana yang merudum. Ditambah sebenarnya dengan kos perang itu sendiri, di mana dalam peperangan pada kali ini, dalam 20 hari pertama, kalau sekiranya kita membaca laporan daripada penganalisa, mereka mengatakan dalam 20 hari pertama saja Israel sudah membelanjakan 25 bilion US dollar untuk peperangan tersebut, dan kos hariannya pada hari ini sekarang mencecah setiap hari 1.3 bilion. Jadi maknanya berapa lama dia boleh bertahan. Kalau sekiranya peperangan ini berpanjangan, kita tak pasti sama ada Israel mampu ataupun tidak mampu untuk berhadapan dengan suasana itu. Kemudian petanda yang keempat juga, kita melihat bagaimana sekarang ni rakyat Israel sendiri yang sebelum ini dimomokkan dan tertanam dalam minda mereka bahawa Israel adalah merupakan negara yang paling kuat di dunia. Tetapi akhirnya selama puluhan tahun mereka ditanam dengan mitos tersebut. Akhirnya apabila berlaku serangan yang hanya beberapa minit dengan 5,000 roket yang dilancarkan oleh Al-Qassam, kemudian bagaimana tentera Al-Qassam masuk melalui jalan darat dan berjaya menumpaskan 11 penempatan tentera, 21 penempatan haram Yahudi, dan kemudian begitu juga dapat menawan pusat risikan Israel. Kemudian terbunuh di kalangan tentera Yahudi lebih daripada 1,000 orang, ditawan lebih daripada 200 orang, yang hanya berlaku dalam masa beberapa jam sahaja. Maka itu akhirnya menyebabkan rakyat Israel sendiri sudah mula curiga dan ragu, adakah benar kerajaan ini mampu untuk mempertahankan mereka. Jadi daripada situ kita melihat apa yang dilakukan oleh Netanyahu sebenarnya adalah cubaan untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. Jadi daripada situ kita melihat dia menyerang orang awam secara membabi buta, dan sekarang sudah syahid hampir 10,000, dan kemudian laporan mereka kata bahawa kerajaan Israel target untuk mati di kalangan Palestin 50,000, semata-mata untuk menunjukkan bahawa Israel masih kuat di mata rakyat mereka, sedangkan rakyat dah tak percaya. Dan kita juga melihat bagaimana rakyat Israel sendiri sudah mula berpusu-pusu keluar daripada Israel, pergi balik kepada
daripada negara-negara asal mereka, kerana mereka sudah rasa bahawa mereka tidak selamat duduk di Israel. Kemudian yang terakhir, kita juga melihat bagaimana sekarang ni ada pergerakan daripada Iran dan juga sekutu-sekutu Iran. Jadi Iran sudah mula mengintai-mintai peluang untuk masuk dalam isu Timur Tengah ni, dan kita pun tahu bahawa selain daripada Israel yang mempunyai projek yang dipanggil sebagai Israel Raya, Iran juga mempunyai projek yang dipanggil sebagai Syiah Raya. Jadi kedua-dua projek ini sebenarnya adalah merupakan saling bertentangan kerana mereka merebut kawasan yang sama. Jadi Iran dia telah mempunyai sekutunya. Dia ada Hizbullah di Lebanon yang juga adalah merupakan Syiah. Dia juga ada sekutunya di Iraq yang juga adalah merupakan Syiah. Dia juga ada sekutunya di Syria yang juga adalah merupakan Syiah Alawi. Kemudian dia juga ada sekutunya di Yaman iaitu Syiah Husi. Jadi kesemua ini kalau sekiranya bergabung dan menyerang Israel dan juga sekutu-sekutu Israel, Amerika, Eropah dan beberapa negara Arab lain yang menjadi pro-Israel seperti Emirates, Saudi dan seumpamanya, belum tentu lagi Amerika mampu untuk mempertahankan Israel kalau sekiranya serangan itu datang daripada Iran dan juga sekutunya. Kita cuma menunggu masa sahaja sebenarnya. Jadi itu adalah merupakan petunjuk-petunjuk bahawa Israel ni sebenarnya sudah hampir menuju kepada kehancurannya. Mungkinlah dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, tapi keadaan Israel sekarang dia tidak sama macam keadaan Israel 10 ataupun 20 tahun yang lepas. Dan kita juga menanti-nanti perkembangan, bagaimana kita melihat perkembangan di Israel. Mereka sekarang sedang cuba untuk menjatuhkan Netanyahu secara sungguh-sungguh kerana mereka menganggap bahawa Netanyahu adalah punca kepada segala permasalahan yang mereka hadapi ini. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, moga-moga penduduk di Palestin terus sabar, istiqamah, tidak keluar daripada Gaza, bertahan, dan kita juga orang Islam di seluruh dunia memberikan bantuan yang sepatutnya kepada mereka, sebab kita sekarang berada di fasa Israel nak jatuh. Jadi kita sepatutnya memperkukuhkan lagi kedudukan kita, bukan bagi masa kepada Israel untuk merawat dirinya dan bangun lagi sekali, tapi sebaliknya kita terus menyerang dengan apa juga bentuk kempen kesedaran, dan kita doakan semoga mampu terus untuk bertahan di sana, dan begitu juga penduduk Palestin. Wallahu a'lam.